Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Disember bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Tajuk utama malam ini. Lebih 200 syahid dalam tempoh 24 jam. Juga 52 hari Gaza bergelap. Serangan tanpa henti Israel sejak tamatnya gencatan senjata Jumaat lalu telah menyebabkan lebih 400 orang maut. Semalam sahaja lebih 200 insan tidak berdosa syahid akibat serangan Zionis. Dalam serangan semalam, bukan terowong Hamas yang menjadi sasaran Israel, sebaliknya rumah orang awam dan masjid yang dibedil. Tentera Israel mendakwa melakukan serangan di 400 sasaran semalam melibatkan utara, selatan dan tengah-tengah semenanjung Gaza. Serangan di kawasan perumahan Shujaia di Bandaraya Gaza semalam telah mengakibatkan lebih 150 orang awam terbunuh. Selain itu, sekurang-kurangnya 100 orang awam terbunuh dalam serangan peluru berpandu tentera Israel yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman di kamp pelarian Jabalia. Serangan di kawasan kediaman turut mengakibatkan ratusan cedera dan ramai dikhawatiri terperangkap di bawah runtuhan. Kerosakan jalan disebabkan berdilan Israel menyukarkan ambulans menyelamatkan mangsa di kawasan serangan hingga ada yang terpaksa dibawa menggunakan kereta haiwan dan kenderaan persendirian. Banyak pihak telah menggesa negara-negara berpengaruh dan badan-badan hak asasi manusia mengembalikan gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan beramai-ramai di wilayah Palestin. Kementerian Kesihatan Palestin mendedahkan 70% mangsa yang dibunuh Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu ialah wanita dan kanak-kanak. Menurut kementerian itu, setakat ini jumlah keseluruhan korban akibat genosid Israel telah melebihi 15,000 manakala jumlah cedera lebih 40,000 orang. Kata kementerian itu, sejak Jumaat, Israel masih berterusan membunuh orang awam. Pada hari pertama gencatan senjata tamat, 193 orang dibunuh Israel manakala 652 lagi cedera. Jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin berkata, sejak 7 Oktober lalu, Israel bukan sahaja telah membunuh orang awam tetapi juga petugas kesihatan. Sejumlah 280 petugas kesihatan meninggal dunia manakala ratusan lagi cedera akibat kekejaman Zionis. كمان الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعتقل 31 كادرا صحيا ويعرضهم للاستجواب تحت التعذيب والتنكيل والتجويع والعطش في ظروف إنسانية ومأساوية قاسية. وعلى رأس هؤلاء الكوادر الصحية الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي. Meskipun ratusan petugas kesihatan telah syahid, ramai lagi kaki tangan kesihatan di Gaza yang tidak takut akan kekejaman Israel dan terus bertugas merawat rakyat Palestin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata Zionis tidak akan menghentikan serangan darat ke atas Gaza selagi matlamat mereka belum tercapai. Katanya hanya dengan operasi darat, misi mereka akan terlaksana. אני אומר באופן חד וברור, נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה. ואי אפשר להשיג מטרות אלה ללא המשך התמרון הקרקעי. התמרון הקרקעי היה הכרחי כדי להביא את התוצאות עד עכשיו, והוא הכרחי כדי להביא את התוצאות בהמשך. Peringatan Netanyahu itu beri bayangan bahawa peperangan akan berlangsung lebih lama lagi. Perdana Menteri Zionis itu berkata antara matlamat pihaknya, bebaskan semua tebusan Israel, hapuskan Hamas dan juga halang sistem pemerintahan di Gaza yang kononnya zalim. Saintis Palestin dan antara yang terbaik di dunia, Dr. Sufyan Taih, maut dalam serangan terbaru Zionis. Tokoh akademik itu terkorban di Jabalia, Utara Gaza. Dr. Sufyan merupakan Presiden Universiti Islam Gaza yang merupakan universiti terbesar di semenanjung itu. Dr. Sufyan adalah seorang profesor dalam bidang fizik dan matematik.
Beliau dilantik sebagai ahli jawatan kuasa dalam bidang sains fizikal dan saiz angkasa UNESCO di Palestin. Dr. Sufyan antara 200 rakyat Gaza yang terkorban dalam serangan kejam Zionis selepas berakhirnya 7 hari gencatan senjata Hamas Israel. Sementara itu, PBB mengesahkan Gaza tidak mempunyai bekalan elektrik sejak 11 Oktober lalu dan wilayah terkepung itu sudah bergelap selama 52 hari. Data daripada syarikat pengagihan elektrik Gaza, GETCO, menunjukkan bekalan elektrik Israel ke Gaza terhenti pada 8 Oktober. Manakala Loji Jana Kuasa Gaza terhenti membekalkan kuasa pada 11 Oktober, difahamkan sebelum bekalan elektrik terputus. Gaza hanya mempunyai purata 13.3 jam elektrik sehari dari Januari hingga September 2023. Sejak sedekad lalu, Gaza sudah alami defisit bekalan elektrik yang kronik dan menjejaskan kehidupan mereka yang sememangnya sudah teruk. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melaporkan penularan wabak hepatitis dalam kalangan penduduk Palestin di pusat perlindungan di Gaza. Wabak itu dikesan di pusat-pusat perlindungan yang dikendalikan oleh Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA. Menurut kenyataan Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB UNOCHA, penduduk masih menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan air minuman di bandaraya Gaza dan di wilayah utara. Ia kerana kebanyakan kemudahan pengeluaran air masih ditutup akibat kekurangan bahan api manakala sebahagiannya rosak. Air digunakan penduduk ketika ini diambil daripada telaga persendirian dan telaga UNRWA yang menimbulkan kebimbangan serius mengenai penyakit bawaan air akibat penggunaan keperluan asas daripada sumber tidak selamat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga menekankan keperluan segera untuk perlindungan, makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi dan perubatan untuk orang awam di Gaza. Badan Kesihatan itu memberi amaran kesesakan akibat pemindahan besar-besaran dan keadaan hidup yang tidak selamat meningkatkan risiko penyakit. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I'll cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Musim sejuk merupakan antara salah satu tempoh derita pelarian di Jordan, Turki dan Syria. Mana tidaknya, mereka yang hidup serba kekurangan terpaksa berdepan dengan musim sejuk tanpa alat pemanas dan pakaian tebal bersesuaian, tatkala suhu boleh mencecah negatif darjah Celsius. Kesejukan melampau bukan sahaja boleh mengundang masalah kesihatan, malah mampu meragut nyawa. Atas sebab itu, dunia perlu memberikan bantuan dan sokongan kepada pelarian untuk mengharungi tempoh musim sejuk yang memeritkan. Prihatin dengan penderitaan itu, Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Global Ihsan Relief Malaysia telah melancarkan misi bantuan kecemasan musim sejuk di Jordan, Turki dan Syria. Baru-baru ini, sebanyak 112 keluarga pelarian di Dafiana Camp Marfaq, Jordan telah menerima sumbangan berupa baju sejuk kanak-kanak dan keperluan untuk menghadapi musim sejuk yang lain.
Kita telah mengagihkan makanan panas pada 112 keluarga dan Masya Allah kita dah agihkan pakaian untuk berhadapan dengan musim sejuk, dan yang ketiga kita agihkan juga hygiene kit kerana pada musim sejuk ramai yang kena penyakit dan suhu yang sejuk melampau menyebabkan ramai di kem-kem pelarian mereka yang meninggal dunia, terutamanya kanak-kanak. Pelarian hanya tinggal di dalam kemah yang berbumbungkan kain rentang atau banner terpakai dan beralaskan tanah. Dalam kemah tanpa dinding konkrit itu, mereka akan merasa kesejukan sepanjang hari. Dan jumlah keseluruhan mereka yang duduk dalam khemah yang tuan-tuan saksikan ini ialah berjumlah 10 orang. Anak sahaja 10 orang, campur ibu dan ayah dan 12 orang duduk dalam keadaan suasana yang begini. Dan apa yang diceritakan oleh ayahnya bahawa di antara kekangan ataupun rasa yang agak perit yang mereka lalui ialah apabila terpaksa berhadapan dengan musim sejuk. Keadaan yang sangat sejuk tuan-tuan, subhanallah, kita pun rasa dah sangat tak tahan dah. Tetapi bayangkan keadaan malam yang begitu sejuk, apabila sejuk, angin sejuk dah mula masuk ke khemah-khemah mereka yang tidak ada heater, tidak ada pemanas. Tambah penduduk di kem tersebut, mereka jarang menerima bantuan dari luar. Dengan adanya bantuan dari Global Ehsan Relief Malaysia, mereka seolah-olah dapat meneruskan kehidupan mereka lebih-lebih lagi pada musim sejuk ini. Orang ramai yang berminat untuk turut menyumbang boleh salurkan di nombor akaun dan layari laman web seperti yang tertera. Baik, selepas ini berbual sebelum tikam peniaga. 13 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Sungai Petani, Kedah hari ini atas pertuduhan cuba merompak seorang pemandu e-hailing Isnin lalu. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Khairatul Animah Jelani. Mengikut pertuduhan, remaja itu didakwa cuba melakukan perbuatan rompak terhadap Lee Ang Hee, 65 tahun, di kawasan tepi jalan Taman Keladi di sini kira-kira jam 6 petang pada 27 November lalu. Bagi kesalahan itu, dia dituduh melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 393 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun dan boleh dikenakan denda. Terdahulu pihak pendakwaan memohon mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh, namun mahkamah kemudiannya menetapkan jaminan RM2,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah selepas itu menetapkan 17 Januari tahun depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi lantikan peguam dan serahan dokumen. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amirul Halimi Mat Saleh, sementara peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Duratul Ain Mahmud Morshidi bertindak mewakili remaja itu. Tertuduh yang juga anak sulung dari 4 beradik itu hari ini hadir ke mahkamah dengan diiringi ibu bapanya. Sebelum ini media melaporkan seorang remaja lelaki berusia 13 tahun cuba menikam pemandu e-hailing dipercayai sebagai cubaan samun dan rakaman kejadian dalam kenderaan itu tular di laman sosial. Pemandu terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan kerana sempat merampas pisau dan menggigit tangan remaja terbabit untuk mempertahankan diri sebelum suspek melarikan diri. Namun remaja itu berjaya ditahan polis pada malam hari kejadian. Sementara itu, di Perak, polis sedang giat mengesan seorang lelaki yang disyaki terlibat menikam seorang peniaga makanan di sebuah restoran di Taman Cemerlang Rapat Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan berkata kesan tikaman menyebabkan mangsa mengalami kecederaan di bahagian perut. Dalam kenyataan hari ini, ACP Yahya berkata kejadian berlaku kira-kira 6 pagi semalam. Berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV, suspek dilihat berbual dengan mangsa sebelum bertindak menikam perut peniaga mi itu dengan pisau dan melarikan diri. Suspek merupakan pelanggan lelaki yang tidak dikenali oleh mangsa. Akibat cedera ditikam, mangsa yang merupakan seorang lelaki berbangsa Cina berusia 44 tahun telah dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainon dan dilaporkan stabil selepas menjalani pembedahan. ACP Yahya berkata satu laporan polis telah dibuat dan kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dengan menggunakan senjata pisau. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian itu diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi Bilik Kawalan Daerah DCC Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh melalui talian 05 254 2222.
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengikut garis panduan ditetapkan termasuk melakukan pemindahan atau menghentikan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM membabitkan pelajar yang terjejas sekiranya banjir semakin buruk. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya juga telah melakukan persiapan rapi bagi memastikan pelajar tidak terkesan akibat banjir sekaligus memastikan calon dapat menduduki peperiksaan yang bermula Selasa ini dengan lancar. Menurut Fadlina, seperti tahun sebelum ini, jika peperiksaan SPM terpaksa dihentikan untuk perkara-perkara luar kawalan seperti banjir, calon perlu menduduki peperiksaan ulangan. Perkara itu katanya telah ada dalam garis panduan dan persiapan KPM. Beliau menasihatkan calon untuk memaklumkan segera kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN sekiranya tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan yang ditetapkan atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran disebabkan bencana. Fadlina sebelum ini telah memaklumkan peperiksaan SPM tetap akan dilaksanakan termasuk di kawasan yang dilanda banjir. Ia kerana KPM telah membuat persiapan teliti bagi memastikan peperiksaan itu berjalan seperti dijadualkan. Ujian amali sains peperiksaan SPM tahun 2023 bermula pada 5 hingga 7 Disember ini dengan 91,908 calon telah mendaftar bagi mata pelajaran fizik, manakala bagi subjek kimia ialah 93,135 calon, biologi 72,841 calon dan sains tambahan 1,784 calon. Setakat pagi tadi, jumlah mangsa banjir di Kelantan meningkat kepada 2,632 orang berbanding 1,741 orang semalam. 3 sungai di Kelantan melepasi paras waspada iaitu di Sungai Golok Pasir Mas, di Sungai Golok Tumpat dan Sungai Sumerak Pasir Putih. Jangan tangguh atau tolak tawaran pengajian di Institut Pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA disebabkan masalah kewangan atau kekangan membayar yuran. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata pelajar yang kurang berkemampuan boleh melakukan bayaran secara ansuran serta banyak kaedah lain untuk membantu perkara itu. Datuk Dr. Ashraf berkata beliau ada menerima mesej daripada ibu bapa yang meluahkan berkenaan masalah untuk menjelaskan yuran di sebuah institut kemahiran MARA. Dalam mesej itu, penghantar meminta untuk anaknya ditangguhkan pengajian atau menolak tawaran tersebut disebabkan kekangan kewangan. Datuk Dr. Ashraf Wajdi menegaskan peranan Institut Pendidikan MARA ialah untuk membantu pelajar-pelajar miskin dan daripada keluarga berpendapatan rendah. Beliau juga telah meminta semua institut pendidikan MARA menerima dahulu kemasukan pelajar yang tidak mampu menjelaskan yuran atau apa-apa kos awalan lain dan membenarkan ia dijelaskan secara ansuran atau kaedah lain yang membantu. Katanya amat penting untuk pelajar dari keluarga kurang berkemampuan mengambil peluang menuntut ilmu di institut pendidikan di bawah MARA kerana ia mampu mengubah nasib diri dan keluarga. Tambahnya, saranan tidak tangguh pengajian disebabkan masalah kewangan bukan sahaja terpakai kepada IKM tetapi juga untuk semua institusi pendidikan MARA termasuk MRSM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Kolej Profesional MARA, Kolej MARA, Kolej Politek MARA, UniKL, UPTM. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, Asnaf Cemerlang diberi anugerah. Kehakiman Syariah Malaysia JKSM disaran untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, ia bagi memastikan institusi kehakiman syariah dapat dibawa pada satu tahap yang lebih dihormati oleh masyarakat. Bagaimana kita nak memastikan bahawa sistem pentadbiran dan pengurusan mahkamah syariah itu adalah yang terbaik, menjamin keadilan kepada semua pihak. Bagaimana kita nak memastikan urusan perceraian, urusan tuntutan harta dan sebagainya yang dikendalikan di mahkamah syariah diasaskan kepada pengurusan yang terbaik. Jadi yang ini yang Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia perlu mainkan peranan ini bersama-sama dengan badan berkuasa negeri, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri. Tambah beliau, ia bagi memastikan mahkamah syariah setanding dengan mahkamah sivil sekaligus menjadi contoh untuk menggerakkan transformasi ke arah lebih baik dalam membina institusi kehakiman syariah di dalam negara.
Malaysia diiktiraf sebagai yang terbaik dalam konteks pensijilan halal dan menjadi negara rujukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, bagi memastikan pencapaian itu berterusan, Halal Malaysia sentiasa melakukan perubahan termasuk memendekkan proses pensijilan halal dari 90 hari ke 30 hari. Menurut beliau, selepas memendekkan proses pensijilan halal dari 90 hari ke 30 hari, 63% kelulusan berjaya dicapai melebihi sasaran 60% yang diletakkan bagi Mac sehingga Oktober. Jadi maknanya target berdasarkan Islah yang kita nak buat itu adalah tercapai. Cuma dalam konteks inilah saya rasa atas dasar ta'awun kerjasama. Sebab kita nak pastikan juga industri memainkan peranan yang penting. Agensi-agensi lain yang terlibat macam HDC dan lain-lain juga perlu memainkan peranan yang sama untuk memastikan bahawa pengiktirafan yang diberikan kepada persediaan halal Malaysia melalui JAKIM ini akan dapat terus dipandang tinggi. Tambah beliau, inisiatif segera pensijilan halal Malaysia melalui JAKIM akan dapat terus dipandang tinggi dan membantu usahawan untuk mendapatkan sijil halal dalam tempoh yang segera dan tidak memberi kesan kepada perniagaan mereka. Seramai 44 orang asnaf yang menerima bantuan zakat dari Lembaga Zakat Selangor LZS diraikan dalam Majlis Anugerah Asnaf Cemerlang bagi tahun 2022. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini berkata, majlis itu diadakan bagi mengiktiraf kejayaan asnaf dalam 3 bidang iaitu pendidikan, usahawan dan mualaf. Iaitu program tahunan di mana pihak Lembaga Zakat Selangor akan meraihkan kecemerlangan atau prestasi-prestasi asnaf yang dibantu di Lembaga Zakat Selangor. Dan pada hari ini sejumlah skop yang dilihat adalah merujuk kepada 3 skop. Iaitu pertama sekali adalah skop pendidikan, yang kedua adalah skop usahawan dan ketiga adalah skop mualaf. Seramai 31 penerima merupakan pelajar dalam kalangan anak asnaf yang menerima anugerah pelajar cemerlang kerana memperoleh keputusan membanggakan dalam peperiksaan utama iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan di peringkat Institusi Pengajian Tinggi IPT. Manakala 3 orang bekas asnaf yang mendapat bantuan perniagaan dari LZS dipilih menerima anugerah usahawan berjaya berdasarkan kepada kegigihan dalam perniagaan selain dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga sehingga menjadi pengeluar zakat di LZS. Sementara itu, LZS turut memberikan pengiktirafan kepada 7 asnaf mualaf yang berjaya melepasi had taklif dengan pencapaian penuh. Had taklif merupakan satu kaedah pengukuran berdasarkan kriteria dan mekanisme tertentu dalam menentukan seseorang itu telah melepasi status mualaf kepada mukallaf. Dalam majlis sama, LZS turut memberikan anugerah khas kategori Ikon Mualaf 2022 dan Asnaf Bestari 2022 masing-masing kepada Rizwan Ong Yi Yun serta Yusmah Yunus. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.